Okey, baiklah, hari ini kita akan membincangkan bab 5, tajuk janjang. So, antara kata kunci yang anda akan jumpa dalam bab ini adalah jujukan, sequence dalam bahasa Inggeris, janjang arithmetic, singkatannya JA, okey, ataupun AP dalam bahasa Inggeris, arithmetic progression. Kemudian kita ada beza sepunya D, okey, untuk bahasa Inggeris juga D. Kemudian kita ada janjang geometri JG ataupun Englishnya ialah GP. Kemudian nisbah sepunya sama untuk BM dan BI, R dan S infinity, sum to infinity juga sama dalam BM dan BI. Kemudian kita ada perpuluhan berulang. So, tajuk yang kita akan bincangkan, subtopik yang kita akan bincangkan dengan lebih mendalam hari ini adalah janjang arithmetic. Jadi yang pertama kita perlu mengenal pasti, adakah suatu jujukan yang diberi merupakan suatu janjang arithmetic. Katakan saya ada suatu jujukan nombor 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, maka nombor pertama dalam jujukan tersebut dikenali sebagai sebutan pertama. Okey, sebutan ini dikenali sebagai T1. Nombor kedua dalam suatu jujukan dikenali sebagai sebutan kedua, singkatannya T2. Nombor ketiga, sebutan ketiga, singkatannya T3, dan yang keempat ialah sebutan keempat dan singkatannya ialah T4. Maka untuk menentukan sama ada suatu jujukan ini adalah janjang arithmetic, kita perlu mencari beza. Okey, macam mana kita cari beza? Kita ambil sebutan kedua tolak sebutan pertama. Maksudnya, ambil nilai sebutan kedua tolak dengan sebutan pertama, iaitu dalam kes ini sebutan kedua kita adalah 3, tolak dengan 1 kita akan dapat 2. Okay. Kemudian kita akan semak untuk sebutan ketiga tolak sebutan kedua. Jadi sebutan ketiga adalah 5, sebutan kedua adalah 3. Jadi 5 tolak 3 adalah bersamaan dengan 2. Kemudian kita akan cek juga yang seterusnya, iaitu antara sebutan ketiga dengan sebutan keempat. Jadi bila kita lihat di sini, sebutan keempat nilainya 7, sebutan ketiga nilainya 5, dan 7 tolak 5 juga bersamaan dengan 2. Apabila kita lihat dalam kes ini, didapati beza pertama ialah 2, beza yang kedua juga adalah 2, beza yang ketiga juga adalah 2. Dan sekiranya beza 1, beza 2, beza 3 adalah sama, iaitu D1 sama dengan D2 sama dengan D3, maka jujukan ini adalah suatu janjang arithmetic. Jadi kita lihat contoh 1. Tentukan sama ada jujukan berikut adalah janjang arithmetic ataupun bukan. Berikan justifikasi anda, maksudnya berikan alasan anda. Jadi lihat, kita cari D1, iaitu beza antara 350 dan 358. Didapati nilainya ialah negatif 8. Kemudian kita cari pula beza antara dua sebutan berterutan seterusnya, iaitu 342 tolak 350. Masih lagi negatif 8. Jadi conclusionnya ialah ini ialah suatu janjang arithmetic kerana D1 sama dengan D2 sama dengan negatif 8. Ini adalah justifikasi. Kita lihat pula soalan B. Okay, kita akan cari beza antara dua sebutan berturutan yang pertama, iaitu 2 tolak negatif 2/3. Didapati nilainya ialah 4/3. Kemudian kita cari lagi beza antara dua sebutan berturutan seterusnya, iaitu 10/3 tolak 2. Masih lagi 4/3.
Okey, jangan tergesa-gesa, kita kena cek juga pasangan yang ketiga, iaitu 5 tolak 10/3. Ini ialah 5/3. So, sekiranya anda lihat pada nilai ini mula-mula nampak macam dah sama, tapi kita kena cek sampai akhirnya. Maka didapati bahawa D2 tak sama dengan D3. Maka ini bukan janjang arithmetic. Kita lihat pula contoh kedua. Sebuah auditorium mempunyai 15 buah kerusi pada baris pertama, 19 buah kerusi pada baris kedua, 23 buah kerusi pada baris ketiga, dan seterusnya. Tentukan sama ada susunan kerusi adalah janjang arithmetic ataupun bukan. Beri justifikasi anda. So, mula-mula kita tuliskan dulu jujukan tersebut. So, setelah kita tuliskan jujukan tersebut, kita cari beza antara dua sebutan berturutan yang pertama, iaitu 19 tolak 15. Kita dapat 4 di situ. Okey, kemudiannya kita ambil dua sebutan berturutan lagi, cari bezanya. 23 tolak 19. Masih lagi 4. Jadi didapati D1 adalah sama dengan D2 juga sama dengan 4. Maka ini adalah suatu janjang arithmetic. Okey, seterusnya kita nak menerbitkan rumus sebutan ke N bagi suatu janjang arithmetic. Maka kita lihat kepada aktiviti ini. Okey, so kita nak menerbitkan rumus, maksudnya kita nak menunjukkan rumus itu datang dari mana. Maka kita pertimbangkan satu janjang arithmetic. Okey, ini adalah janjang arithmeticnya. Okey, telah dinyatakan ini adalah suatu janjang arithmetic. Jadi kita diminta gunakan corak jujukan ini untuk melengkapkan jadual. Okey, jadi 2 ialah sebutan pertama. Okey, 2 adalah sebutan pertama yang juga dikenali sebagai A, ya. Okey, A ialah cara lain untuk kita menyatakan sebutan pertama, di mana T1 adalah bersamaan dengan A. Sebutan lain tak ada huruf khas, ya, sebutan yang pertama sahaja. Okey, kemudian nombor 5 ni adalah sebutan yang kedua, di mana D-nya adalah 5 tolak 2. Okey, iaitu D-nya adalah bersamaan 3 untuk soalan ini. Okey, D adalah bersamaan dengan 3. Maka kita tengok macam mana kita boleh dapat 5. 5 ni ialah 2 campur 3. 2 ni ialah A. Okey, 3 ni adalah D. Okey, kemudian kita tengok sebutan ketiga pula. Okey, sebutan ketiga adalah 8. Okey, sebutan ketiga adalah 8. Macam mana kita boleh dapat 8? 8 tu sebenarnya ialah campur lagi 3. Okey, 5 campur lagi 3, iaitu 2 campur 3. Okey, 2 campur 3 ni yang 5 tadilah kan. Okey, ini adalah bersamaan dengan 5 tadi kan. So, kemudiannya kita akan campur satu lagi 3. Dan kita akan dapat 8 di situ. Kita test satu lagi. 11. 11 datang dari mana? 11 adalah, okey, 11 adalah nilai ini, iaitu 8 campur lagi dengan 3. Okey, nilai ini ialah 2 campur 3 campur 3 dah kan? Okey, kemudian kita campur lagi satu 3. Campur lagi satu 3. Jadi di sini ialah A tambah D tambah D tambah sekali lagi D. Okey, jadi bila anda lihat, okey, kita buat perbandingan, ya. Kita buat perbandingan. T1 ni adalah A sahaja. Dia tak ada D di belakangnya, nampak tak? Okey, T1 adalah A sahaja. Dia tak ada D di belakangnya. Maka T1 ialah A tambah 0D. Dia tak ada D. Okey, tak ada D, sepatutnya tak payah tulis, tapi kita tulis juga sebab kita nak buat kaedah deduksi untuk menerbitkan dia punya rumus. Okey, so bila kita tengok yang kedua ni, okey, ini T2.
T2 ni sebenarnya apa? T2 ni sebenarnya ialah A campur 1D. Jadi kita tulis di sini. T2 ialah A campur 1D. T2 ialah A campur 1D. Kemudian kita tengok yang ketiga ni, T3 ni. T3 ni ialah A campur D campur D. Jadi di sini kita ada 2D. Okey, A campur 2D. Jadi T3 adalah A campur 2D. Begitu juga yang keempat ni. Okey, kita tengok ni T4 kan. Okey, ini T4. So kita tulis T4. Okey, kita tulis T4. Jadi kita akan nampak, okey, T4 ni ada A kan. Okey, so kita ada A di situ. Lepas tu kita ada berapa D? Kita kira lah kan. Ada 1, ada 2, ada 3D. Jadi A campur 3D. Jadi apabila kita perhatikan kita punya rumus yang kita terbitkan, bila sini 1, ini kosong. Bila sini 2, sini 1. Bila sini 3, sini 2. Bila sini 4, sini 3. So, apakah hubung kait antara dua nombor yang saya highlightkan tu? Okey, yang nombor yang saya highlightkan tu, saya pakai biru lah untuk yang ni baru nampak dengan jelas kan. Okey, apa hubungan antara nombor yang saya highlight tu? So, you nampak bahawa kuning okey, dengan biru ni apa relationshipnya? Tengok yang kuning dengan biru. Tengok kuning dengan biru apa hubungannya? Biru ialah kuning tolak 1. Okey, biru ialah kuning tolak 1. Jom kita cek betul ke? Biru ialah 1 tolak 1. Kosong lah. Kita tengok yang ni pula. Biru ialah kuning tolak 1. 2 tolak 1, 1. Nampak? Okey, so kuning ialah 3 tolak 1, sini 2. Okey, so dapat 2. So kuning 4 tolak 1 dapat 3. Maka ini ialah hubungannya. Maka apabila kita gantikan nilai-nilai yang berubah ini dengan menggunakan huruf N, maka yang ini adalah N. Okey, yang ini adalah N. So yang biru ni ialah N tolak 1. Sekali lagi, ini ialah N. Ini ialah N tolak 1. Okey, ini adalah N. Ini adalah N tolak 1. Ini juga adalah N. Dan ini adalah N tolak 1. Okey, maka hubungan yang kita boleh terbitkan di sini ialah Tn adalah A. Semua ada A Okey, adalah A. Kemudian tambah. Semuanya operasi tambah di sini. Okey, tambah. Kemudian N tolak 1 darab D. Maka itu ialah rumus sebutan ke N, iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Baiklah, dengan menggunakan rumus Tn sama dengan A tambah N tolak 1D yang kita telah terbitkan tadi, kita akan menjawab soalan contoh 3. Soalan pertama, cari sebutan ke-15 bagi janjang aritmetik negatif 4, 2, 8. Apabila kita ingin menyelesaikan sesuatu soalan, kita perlu mengenal pasti apa sebenarnya yang kita nak cari dan apa sebenarnya nilai yang diberi. Kita akan mentafsir soalan tersebut. Jadi yang pertama, sebutan ke-15. Cara tulisnya ialah T15. Okey, maka soalan ni minta kita cari T15. Jadi apa yang kita dapati daripada jujukan di belakang ini? Okey, betul. Kita akan dapati A-nya adalah bersamaan dengan negatif 4. Dan D-nya ialah beza antara dua sebutan yang berturutan, iaitu 6. Anda boleh ambil 2 tolak negatif 4. Anda juga boleh ambil 8 tolak 2. So di sini kita telah mengenal pasti, iaitu kita akan masukkan dalam formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1D.
Oleh kerana kita sedang mencari sebutan ke-15, maka N ni kita ganti dengan 15. So, N di hadapan ganti 15, N di belakang ni pun ganti dengan 15. Okey, oleh kerana kita dah tahu dah kita nak cari T15. Baik, seterusnya kita kena ganti nilai A pula. Nilai A kita dah dapati daripada soalan, maka kita ganti. Nilai D pun kita dah dapati daripada soalan, maka kita gantikan sahaja A sama dengan negatif 4. Dan apabila kita dah dapat kedua-dua nilai A dan D, kita masukkan ke dalam rumus, maka kita akan dapati ini adalah negatif 4 tambah 14 darab 6, iaitu nilainya adalah 80. Maka sebutan ke-15 bagi janjang ini adalah 80. Baik, kita lihat pula soalan B. Okey, kita lihat pula soalan B. So, apakah yang kita perlu cari dalam soalan B? Apa maksud sebutan ke-24? Ya, betul, sebutan ke-24 ialah T24. Maka di sini kita perlu kenal pasti A-nya adalah berapa. Ya, A adalah nilai sebutan pertama, iaitu negatif 6. Kemudian D-nya ialah dua sebutan berturutan, kita cari beza dia. Dua sebutan berturutan tu kita cari beza dia, iaitu kita dapati 11. Maka untuk soalan B ini kita mencari T24. Okey, so sekali lagi kita akan lihat. Okey, N di sini 24. Jadi N di sini mesti N yang sama, iaitu 24 juga. Masukkan A negatif 6, kemudian masukkan D adalah 11 ke dalam rumus. Maka apabila diselesaikan, T24 adalah 247. Seterusnya kita bincang contoh keempat dengan menggunakan rumus yang sama. Diberi suatu janjang aritmetik dengan sebutan pertama adalah negatif 6, iaitu A adalah negatif 6. Okay, kemudian beza sepunya ialah 11, maka D sama dengan 11. Dan sebutan ke N adalah 126. Maksudnya Tn adalah 126. Jadi kita just perlu gantikan nilai-nilai dia. A negatif 6, D 11, Tn 126 ke dalam rumus. Okey, mengikut rumus ini ialah Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey, soalan dah beri kita nilai Tn. Okey, so Tn tu ialah 126, maka kita gantikan dengan 126. A-nya kita ganti negatif 6. N kita belum tahu, jadi kita masih lagi menulis N. Dan D kita dah tahu adalah bersamaan dengan 11. Okey, jadi mengikut BODMAS kita perlu selesaikan yang negatif 6 ni dahulu. Maka kita akan dapati 126 tambah 6 sama dengan N tolak 1 darab 11. Jadi bila dipermudahkan sebelah kiri tu, kita dapat 132. Oleh kerana sini adalah darab, untuk menyelesaikannya di sini kita akan bahagi. So 132 bahagi 11 adalah bersamaan dengan 12. Okey, 12 ni ialah N tambah N tolak 1. Jadi bila 12 ditambah dengan 1, N adalah 13. Maka nilai 126 adalah sebutan ke-13. Okey, sebutan ke-13. Kita lihat lagi contoh seterusnya. Dalam satu pameran buku, Siti ingin menyusun buku-buku di bahagian hadapan ruang pameran. Dia menyusun buku-buku itu secara meninggi dengan tebal buku yang berada di paling bawah 2 cm. Okey, setiap buku di yang seterusnya mempunyai ketebalan yang sama, iaitu 1.5 cm. Okey, 1.5 cm. Maksudnya semua ni adalah 1.5 cm, 1.5 cm. Maka kalau kita ikutkan ketinggian dia, dia akan menjadi apa? Okey, dia akan menjadi
A tambah N tolak 1D. Ini adalah apabila dia menyusun 16 buah buku. Okey, 16 buah buku maksudnya T16 lah kan. Okey, mengikut formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Kalau N ini diganti dengan 16, maka sini akan menjadi 15, iaitu T16 adalah A tambah 15D. Jadi kita ada A iaitu 2 tambah 15, D-nya ialah 1.5 sebab dia cakap ketebalan setiap buku seterusnya ialah 1.5. Jadi kita pun hitungkan. Maka didapati nilainya, jumlah ketebalannya, ni jumlah ini ialah jumlah ketebalannya adalah 24.5 cm. Baik, kemudian B, kita diminta mencari bilangan buku. Okey, kita diminta mencari bilangan buku. Katanya dia dah susun banyak buku di sini dan ketebalannya dah jadi 30.5. Sekali lagi formula ini lagi. Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Sekarang Tn ni ialah susunannya iaitu 30.5. Maka kita masukkan 30.5 ke dalam formula. Okey, kita masukkan 30.5 ke dalam formula. Jadi sini ialah 30.5 sama dengan A. Okey, A yang sama masih lagi 2 tambah N tolak 1D. So kali ni N kita tak tahu, kita tulis je N. So D-nya masih lagi D yang sama. So tadi saya dah terangkan sekali, kita akan selesaikan yang ini dulu. Maksudnya kita kena tolak dulu 30.5. Okey, tolak 2 dan kita dapati nilainya di situ adalah 28.5. Kemudian kita bahagi dengan 1.5. Okey. Tambah dengan 1. Maka N adalah 20. Okey, setelah kita selesaikan membincang contoh 1 hingga contoh 5, maka anda diminta menjawab. Okey, latihan yang anda perlu jawab adalah latih diri 5.1 dan juga latih diri 5.2. Okey, kita akan bincangkan latihan ini pada kelas akan datang. Sekian sahaja, terima kasih.